Jadi maksud jihad dan matlamat tujuan jihad, banyaklah ulama sebutnya gini begini maksudnya, tetapi boleh kita simpulkan hak rekahnya sesuatu macam-macam lah. Kalau ulama kita tengok orang ni gini, orang ni gini tu dia terikat dengan keadaan-keadaan atau masa masing-masing. Tapi kalau kita ambil kesimpulannya ataupun parti daripada semua tu, maksud jihad iaitu i'zazul Islam wa i'la'u kalimatillah wa kasru syaukatil kufri. Tu je. Kesimpulan tu parti daripada semua-semua tu, iaitu untuk mengukuhkan agama Islam, meninggikan ajaran Allah, dan melemahkan ataupun menghancurkan kuasa kufur. Itu kesimpulan daripada kesemuanya. Lepas pada itu dia kata, orang Yahudi dan Kristian zaman kemudian ini, terutamanya pada abad yang lalu, selalu menimbulkan kekecohan berhubung dengan jihad ini. Mereka kata orang Islam ni kalau dia berkuasa, dia akan paksa orang masuk agama dia. Tidak ada lagi kebebasan beragama. Itu ada ambil isi dia lah. Ambil isi dia. Jadi orang masuk Islam dalam sejarah ni, kata mereka, orientalis gapo ni, dia kata kerana paksaan, guna senjata, bukan dakwah sebenarnya, bukan ajak dengan lembut dengan gitu, tidak, kata dia, bahkan dengan menggunakan senjata kekerasan. Ini adalah, kata dia, jahlun atau tajahulun an haqiqatil jihad asy-syar'i. Ini adalah kejahilan ataupun pura-pura jahil. Kalau dia tahu pun dia ala tak tahu tentang hakikat jihad Islam ni lagu mana. Dia sebetulnya tidak pernah dalam Islam ni mensyariatkan paksa orang supaya terima Islam. Tak ada. Paksa orang supaya terima Islam tak pernah ada. Hanya yang ada iaitu disyariatkan untuk menegakkan hukum Allah di muka bumi. Itu ada. Melaksanakan hukum Allah di muka bumi ini ada. Melemahkan ataupun menghancurkan kuasa orang kafir ada. Pasal apa ia jadi nak peracur kuasa kafir itu? Pasal dalam sejarah ni, sepanjang sejarah, kuasa itulah yang menyebabkan tersebarnya kezaliman, fitnah dan kerosakan di muka bumi ini. Dan kuasa itulah sebesar-besar penghalang untuk orang ramai menerima kebenaran dan mendengar Islam, dakwah Islam. Sebab tu jadi perang. Tapi setelah perang nak paksa orang masuk Islam, tak ada tu. Perang ada tu. Kalaulah maksud jihad Islam ni iaitu nak paksa orang masuk Islam, nescaya tidak disyariatkan jizyah dalam Islam. Tak ada jizyah. Adanya jizyah itu menunjukkan bahawa tak ada paksaan lah. Dia boleh duduk dalam negara Islam di bawah pemerintahan Islam dengan memberi jizyah. Tak ada dah perang. Ini untuk menghentikan perang. Kalau dia tak saya perang, dia terima kuasa Islam. Maka tidak ada lagi perang. Lepas pada tu tak ada dah paksa. Dia kata di syariat masyru'iyah jizyah itu, ini adalah dalil yang paling terang bahawa tidak ada paksaan terhadap orang kafir untuk menerima agama Islam ini. Dan tidak pernah ada dalam sejarah hak sebenarnya hak dia kata tu, dia kata letak hak sebenar kalau ada rujukan yang tepat. Tak ada dalam mana-mana perang jihad ini, walaupun banyak berlaku di sepanjang sejarah Islam ni, ada sesiapa paksa orang kafir supaya masuk Islam. Tak ada. Tak ada. Selepas Islam ni menakluk, lepas tu dia paksa. Tak ada. Bahkan penguasa-penguasa Islam daripada dulu lagi membiarkan orang-orang kafir menerima Islam itu dengan agama dia, dengan dada yang terbuka, dengan dada yang lapang. Mana buka, terima lah. Lepas tu Islam mari. Bila Islam berkuasa, dia sebarlah, dia rayaklah Islam itu. Lepas pada tu orang masuk Islam dengan sebab dakwah selepas tu. Itu betul. Dengan sebab dakwah, dengan hujah, dengan bukti yang nyata,
dan dengan peribadi, menunjukkan peribadi dan akhlak yang mulia. Kerana itulah kebiasaannya negara-negara yang ditakluk, yang dikuasai oleh Islam, itu lepas pada tu masuk Islam kerana tu. Gitulah rekahnya. Bahkan mereka tak say, apabila tengok keadilan Islam ni, mereka tak say hak duduk dekat-dekat dia tu pun nak orang Islam ni pergi serai negeri dia. Gitu keadaannya. Hak tu dalam sejarah. Tetapi kata dia, malangnya, sayangnya, segolongan orang Islam ni, kata dia kalah dengan fikiran barat. Dia kalah dengan fikiran barat, terlalu kagum dengan prinsip-prinsip, dengan ideologi barat ini, sehingga mereka cuba mentakwil ajaran Islam. Biar sesuai dengan hal itu. Biar sesuai dengan hal itu. Ini malam apa yang berlaku. Mereka cuma takwil nas-nas dengan mengatakan jihad di dalam Islam tidak disyariatkan kecuali untuk difa'. Untuk difa', yakni untuk mempertahankan diri. Jadi apabila negeri kita kena serang kat orang, barulah ada jihad. Itu pun masing-masing pula. Hak kemudian lagi ni masing-masing pula. Kalau Malaysia ni kena serang, Malaysia lah, kita lah kira ke mana-mana. Islam lain tak dia. Gitu. Itu lagi teruk. Hak sebetulnya tidak gitu. Wala yajuz ibtida'ul qital ضد دولة كافرة لا تهجم على دار الإسلام. Mereka kata tidak harus mencetuskan perang, memulakan perang. Maknanya perang serang, kita pergi serang orang kafir dulu, makna ofensif. Hak adanya defensif saja. Tu. Hak perang pergi serang orang kafir lagu tu tak ada, kata dia. Ni kata golongan ni. Ini kata dia adalah qaulun mubtada'un, benda baru, bid'ah juga ni. La asla lahu fil kitab was sunnah. Dalam Quran, dalam sunnah tidak lagu tu. Dan kalau kita tengok sejarah, tidak lagu tu. Dalam fiqh pun tidak ada sanadnya sepanjang 14 abad yang lalu. Tetapi ramailah hak tertipu dengan pendapat sani, kata dia. Sebenarnya kita kena tahu sejarah jihad itu sendiri, dan ada beberapa marhalah jihad itu. Situ yang jadi silapnya. Setengah-setengah tu kata tak ada dah jihad. Setengah tu kata jihad semua ada. Apa nama ni, dengan orang kafir ni berlembut apa, tak ada. Tak boleh. Semua sudah masuk dah ayat-ayat tu. Ayat-ayat hak berlembut, apa nama ni, tidak perang. Hak tu sudah masuk. Ada juga orang kata lagu tu. Maknanya kita tidak perang walaupun kita tak kuasa pun dosa. Gitulah. Ada juga orang kata gitu, jadi pecelaru. Hak sebenarnya kita kena faham marahil dia. Ada berapa marhalah syariat jihad ini. Dia ada 4 marhalah. Situlah hak silapnya. Jadi hak sampai kepada peringkat hak serang orang ni, sebenarnya memang itu pun disyariatkan. Walaupun apa ni, bukan ramai mana, tapi kalau dulu ni ramai jugalah yang berpendapat hak ni tak boleh buat lagu tu. Kalau dulu tak ada, boleh katakan hampir tak ada. Hak kata kita kena pertahankan diri saja, sekat tu je paling tinggi. Lepas tu kita nak serang orang, tak boleh ke mana-mana. Tidak. Tidak lagu tu. Bahkan mana ada peringkat-peringkat. Marhalah yang pertama, iaitu sabar dengan gangguan orang-orang musyrikin, di samping terus mendakwah mereka kepada agama yang sebenar. Mana dia ganggu, dia kadang-kadang pun kita tak boleh berhenti. Dakwah kena jalan semacam. Ketika tu, ini sejarah, sirahnya. Sebab ni abwabul jihad, kitabul jihad wasiyar. Dia jihad sekali dengan sirah selalu. Sebab apa? Sebab contoh kita, ikutan kita dalam masalah jihad ini sirah. Kena ikut Nabi buat ke mana. Situ. Sebab tu dia tak lipis. Sebab tu selalu dalam kitab-kitab ni kalau jihad, sirah selalu. Pasal sirah tu menjadi rujukan kita. Nabi SAW larang sahabat-sahabat dia perang pada ketika ni. Memang ada. Maknanya ni dalam Quran pun ada. Ketika mana? Ketika Nabi SAW duduk di Mekah. Selama duduk di Mekah tu lagu tu, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
Itu ayatnya.